Tapi kali ini dia tak sendirian, dia membawa Norma sekali atas rancangan dia ni. Tapi kali ni mereka melakukan pembunuhan berencana. Budak kecil menjadi pembunuh dan berencana lagi. Bukan. Assalamualaikum semua. Hari ini aku akan menceritakan psikopat kecil yang baru berusia 11 tahun sudah membunuh 2 kanak-kanak lelaki. Sebelum aku meneruskan video ini, please subscribe, share dan komen. Flora Bell lahir pada 26 Mei 1957, berasal daripada Inggeris. Ibu Mary bernama Betty. Betty ini bekerja sebagai prostitusi. Betty melahirkan Mary tanpa seorang ayah. Jadi Betty ni lahir Mary, tak tahu siapa ayah kandung pada anak dia. So daripada kecil, Mary ni tak pernah rasa kasih sayang oleh orang tuanya, tak pernah disayang, dijaga. Dan Mary percaya bahawa bapa kandung dia adalah Billy Bell. Billy Bell ni dia mengahwini Betty masa Mary masih bayi. Billy seorang kriminal kampuhan yang selalu keluar masuk penjara dan pernah dikatakan dia pernah merompak membawa senjata. Kebengisan Betty amat sulit diterima akal sihat siapa pun. Keluarga dekat Betty pernah bersaksi bahawa Betty pernah mencuba membunuh Mary, anaknya, dengan cara menjatuhi Mary daripada tingkap yang katakan itu adalah Mary jatuh sendiri. Boleh pun tak boleh ambil tindakan apa-apa. Kali kedua, Betty mencuba memberi tidur pada Mary dengan dikatakan gula-gula. Polis datang cek, dia cakap tak sengaja bagilah macam tu. So, dia bebas lagi. Dan dikatakan juga Betty pernah menjual anaknya kepada para pedofil berkali-kali. Dan segala bentuk penganiayaan, baik fisik maupun fisik, Mary ni mengalami kerosakan prefrontal cortex. Yang tu seperti yang korang tak tahu, saya akan tulis tepi ni lah. Kawan-kawan Mary di sekolah sering melihat Mary mencekik datang yang dia tangkap. Dan tak hanya itu, Mary juga pernah mencekik kawan-kawannya di sekolah. Walau begitu, Mary anaknya cergas dan cerdik dan banyak peminat, termasuk Norma Bell, 13 tahun. Walaupun Norma ni nama Bell, tapi mereka bukan saudara ataupun adik-beradik. Hanya kebetulan je nama Bell. Pada 20 Mei 1968, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-11 tahun, Mary mencekik Martin Brown yang berusia 4 tahun hingga meninggal di sebuah rumah kosong yang terletak di Scotland, Inggeris. Lalu begitu, polis tidak menemukan sidik jari ataupun kekerasan pada tubuh Martin Brown ni. Walaupun tadi Mary cekik Martin, tapi bekas cekitan pun tak ada kat tubuh Martin. Saya pun tak tahu macam mana bekas cekik tadi tu tak ada kat Martin kan. Dan kemudian polis ni menemukan pil tidur di rumah kosong tadi Martin meninggal tadi. Dan polis pun ambil kesimpulan yang Martin Brown ni mati sebab minum pil tidur tadi yang dia jumpa tu. Dan keluarga Martin pun dah reda dengan kematiannya. Mary tidak berusaha menutupi perbuatannya, namun dengan itu dia membawa kawannya Norma tadi pergi ke sebuah rumah pengasuh bayi dan meninggalkan 2 lembar kertas yang bertulis seperti ini. Pengakuan yang dialah membunuh Martin Brown. Kertas itu sempat dilaporkan pada balai polis, tapi polis menganggapkan itu seperti gurauan dan hanya mengetawakannya. Ialah sebab tulisannya pun macam kanak-kanak. Polis tak percaya yang kanak-kanak ni lah yang bunuh Martin Brown. Kita 2 bulan selepas itu, Mary melakukan pembunuhan untuk 2 kali keduanya. Tapi kali ini dia tak sendirian, dia membawa Norma sekali atas rancangan dia ni. Tapi kali ini mereka melakukan pembunuhan berencana. Budak kecil menjadi pembunuh dan berencana lagi. Bukan. Lalu mereka segera menentukan korbannya, iaitu Brian Howe, berumur 3 tahun. Anak dari jiran Mary Bell. Pada 31 Julai 1968, rencana mereka pun dilaksanakan.
Brian dicekik oleh Mary hingga meninggal di sebuah lampangan kosong. Lalu mereka kembali ke rumah masing-masing menganggap tiada apa-apa yang terjadi dan main-main. Dan beberapa jam kemudian, Mary ni dia dah diam-diam datang balik ke tempat kejadian yang di mana dia meninggalkan Brian tadi dan membawa sebuah gunting dari rumahnya. Tapi korang tahu apa dia buat dengan gunting dia tu? Mary mengukir huruf M pada tubuh Brian dan memotong sebahagian rambut Brian dan menyayat-nyayat kaki Brian dan memotong kemaluan Brian. Kejam sangat ni, budak kecil sanggup membunuh budak dengan sekejam ini. Kematian Brian heboh di seluruh penduduk Squidward. Ialah sebab dalam beberapa bulan sahaja sudah ada 2 kanak-kanak lelaki dibunuh. Polis berusaha keras mencari siapa pelaku daripada pembunuhan ini. Tapi polis kesulitan. Titik terang pencarian bermula ketika polis curiga perilaku aneh Mary saat Brian dikebumikan. Mary bersembunyi di luar rumah Brian sambil tersenyum dan mengosok-ngosok 2 tangannya saat kerenda diturunkan ke liang lahat. Tapi walaupun begitu, polis tidak boleh mengambil terus kesimpulan yang Mary ini adalah pembunuh atas Brian ini. Jadi polis pun dia buat macam interview kepada kanak-kanak di penduduk Squidward dan bertanya apa mereka lakukan masa tu dan apa mereka buat. Dan Mary menolak untuk interview polis. Jadi polis ni curiga lagi pada Mary, kenapa budak ni tak nak interview. Norma pun sama. Dia masa polis interview dia banyak diam, banyak tak bercakap. Jadi pun menganggap Mary dan Norma ni ada kena-mengena dengan kematian Brian. Lepas menjalankan siasatan berbulan-bulan, polis akhirnya berjaya membuktikan curigaan mereka terhadap Mary. Berdasarkan pengakuan Norma tadi, Norma ni mengaku yang Mary adalah pembunuhan Brian. Pembicaraan telah diadakan pada 17 Disember 1968. Pada masa itu, Norma dan Mary saling menyalahkan satu sama lain. Norma mengaku bahawa dia sempat memohon pada Mary untuk berhenti menyakiti Brian. Sedangkan pula, Norma berkata yang dia hanya menyaksikan pembunuhan itu dan tidak melakukan apa-apa. Dan mengatakan seluruh rencana ini Norma yang punya idea. Tetapi selepas melakukan perbicaraan di mahkamah yang agak sulit, Mary akhirnya mengakui semua tindakannya pada polis. Bila ditanya apa motif dia membunuh Martin dan Brian tadi, Mary hanya berkata semata-mata demi kepuasan dan kesenangan. Gila seram kan dengar ni. Mary akhirnya mendapati bersalah dan dipenjara 12 tahun di Red Bank Community Home. Mary dibebaskan di tahun 1980 pada usianya yang ke-23 tahun. Dan kerana pembunuhan ni di kategori bawah umur, Mary diberi identiti baru setelah dibebaskan. Walaupun begitu, pihak berkuasa masih mengawasi Mary. Pada tahun 1984, keluarga Mary ditemui oleh wartawan. Walaupun Mary tadi sudah pindah rumah, tukar identiti baru, tapi wartawan tetap dapat jumpa keluarga Mary tadi. Mary dikepung oleh orang ramai. Wartawan, orang biasa, semua kepung rumah Mary. Banyak orang tidak berpuas hati dengan kebebasan Mary dan banyak orang kata Mary ni tak sepatut dibebaskan. Kerana Mary ni adalah orang yang berbahaya. Ternyata Mary ni dilindungi oleh pihak berkuasa. Jadi pihak berkuasa ni kata Mary ni sudah menjalani hukumannya dan dibebaskan dan tidak boleh lagi dipenjara. Itu saja dari kisah Mary Bell yang aku nak ceritakan. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Jadi korang rasa Mary ni layak dilepaskan ataupun dipenjara lagi? Komen di bawah. See you next time.